Macam ada orang pijak. Assalamualaikum, bertemu lagi kita bersama Dark Tourism Malaysia. So video kali ni saya akan explore di kawasan. Terdapat 15 buah rumah yang ditinggalkan. Kita pun tak tahu sebab apa ia ditinggalkan, tapi seperti keadaannya tergesa-gesa sebab barangnya ada banyak yang ditinggalkan begitu saja. Dan juga terdapat yang dikatakan di sini terdapat sebuah rumah bekas bomoh. Allahualam, saya tak tahu betul atau tak, dan auranya di sana. So kita akan jalan-jalan dulu, pusing sekitar 15 buah rumah ni kalau sempat, dan akan cari satu buah atau dua buah untuk rasakan suasana sendiri malam di sini. Okay, stay tune guys. Assalamualaikum. Rumah ni tidak bergema. Pelik. Mungkin sebab ada barang-barang lagi Saya sekadar ni pusing santai saja di kawasan ni. Kita akan teruskan di bahagian rumah yang dikatakan pernah berlakunya kes gantung diri di bahagian hujung sana, di belakang sana. So sementara itu saya akan pusing-pusing dulu di kawasan rumah pertama ni. Perhatikan gambar ni dapat RM5 Material lain guys. Ditutup kita dapat masuk kawasan ni. Ada tutup dengan kerusi. Masih terdapat lagi barang-barang. Agak banyak juga baju-baju. Dan juga apa ni, bola. Macam tanglong pun ada. Welcome to Carnival. So ini mungkin store, rumah yang dijadikan store barang-barang Carnival mereka. Penat. Okey, selesai di kawasan rumah pertama. Saya akan teruskan di bahagian rumah belakang, iaitu rumah yang dikatakan pernah berlakunya kes gantung diri. Ada gambar menarik.
Macam ada bunyi hempasan ni kan. Macam ada bunyi hempasan kan di kawasan belakang. Ini adalah roadway ni. Inilah dia roadway yang saya katakan tu. Sekarang saya berada di kawasan rumah lain lagi. Sini pun dah mula hujan renyai. So saya tengah pilih ni, saya nak kena percepatkan sebab hujan. So saya mungkin akan masuk di belah kanan ni sebab terdapat pokok pisang. Kita berada di rumah tinggal. Assalamualaikum. Ada kesan terbakar. Mungkin ada someone yang datang sini bakar-bakar. Gelap kalau saya. Sekejap saya. Memang gelap Saya malapkan lampu untuk rasakan suasana di sini. Memang saya sendiri tak nampak agak bahaya. Tapi dalam kamera, Assalamualaikum. Okey. Ini adalah rumah kedua. Di sini terdapat banyak rumah. So kita berpecah dengan AY Studio dan juga ZM Esport untuk rasakan sendiri suasana di kawasan ni yang agak besar rumah. Assalamualaikum. Masih terdapat lagi barang-barang. So, saya akan tutup balik pintu. Okay, terima kasih. Agak kabur kamera tiba-tiba tak fokus tadi. Bahagian belakang ni terdapatnya semak samun pokok-pokok yang dah menjala. Tiada sesi, kemungkinannya tiada sesi siang sebab tadi kita dah sampai pun waktu maghrib, kita dah lambat dengan hujan lagi. So tak dapat nak rakam. So kita start pada pukul 10 malam dan sekarang pun hampir pukul berapa dah? Saya akan naik ke atas. Agak terlalu terang lah.
Sebab kamera ni dia tangkap night mode, so dia agak terang. Ni adalah nombor 1 nombor 1. Ini nombor 1 tapi agak terang. Assalamualaikum. Kamera jadi tak fokus kan, geng. Ada gangguan kamera. Rumah tadi agak okey. Allah, saya duduk kejap betulkan kamera. Dan sambil-sambil tu kita duduk kejap, rasakan suasana di sini. Ini adalah nombor 1 Tapi saya tak pasti kenapa agak terang dan juga okey, saya dah malapkan sikit. Rumah ni agak kecil banding rumah tadi tu. Assalamualaikum. Saya hanya berkongsi suasana malam. So sedikit banyak kita tahu tempat-tempat yang ditinggalkan, rumah-rumah besar, rumah-rumah kecil, taman besar, mall, hotel. So itulah tugas kami untuk sharekan kepada anda. Bukan hanya sekadar untuk ni seperti yang kata mencari hantu. Inilah yang kita sharekan, suasana dan keadaan semasa suatu tempat yang dikatakan angker, seram.
Di hadapan saya ni pokok besar. Ini adalah seperti ghost town roadway, orang panggil roadway. Sepanjang roadway ni memang seram gelap guys. Saya tak dapat nak explore ke semuanya rumah Memang keadaannya pun agak sama Cuma kita pilih lah yang mana kita boleh explore dan rasakan sendiri suasana. Okay, sekarang ni saya berada di rumah paling hujung yang dikatakan ini adalah rumah bomoh oleh salah seorang ahli inilah Facebook Live Paranormal. Mereka membuat sesi mediumisasi di kawasan rumah ni. Kita dah dengar ada sedikit-sedikit bunyi Sewaktu mereka melakukan sesi mediumisasi, dikatakan oleh seorang yang dirasuki itulah, rumah ni terdapat pernah berlakunya pembunuhan ataupun kes gantung diri. Allahu a'lam. Kita tak dapat pastikan sebab itu hanyalah percakapan daripada jin di salah sebuah bilik di kawasan atas sana ataupun di bahagian bawah saya tak pasti, tapi dia kata dia ikat di kipas dia gantung diri di bahagian kipas. Kes ni berlaku pada tahun 2004 Allahualam, saya tak pasti, tapi itulah yang diceritakan oleh rakan sewaktu mereka melakukan sesi mediumisasi. Jadinya saya akan terus explore di bahagian lain rumah ni, tapi saya akan meletakkan kamera di ni di bilik ni. So kita dengarlah apa yang kita boleh dengar, apa yang kita boleh nampak di kawasan ni. Allahualam, tak tahu. So kita layan Sekejap saya set up kamera. Okay, saya akan tinggalkan kamera ni di bahagian bilik ni So yang mana tertangkap bunyi dan penampakan ke, insyaAllah kalau ada rezeki saya akan terus lakukan explore di kawasan atas Okay, kita dah set up kamera. Kita akan nampak di bahagian sini dan juga sini. Juga kalau ada bunyi yang tertangkap, kita akan dengar kamera. So saya akan terus berjalan explore kawasan rumah ni. Mungkin di bahagian atas kita akan rasakan sedikit suasana malam ni.
Saya tak pasti kawasan ni apa dia, tapi ni bekas universiti punya rumah macam quarters juga Mengapa ia ditinggalkan dengan keadaan tergesa-gesa saya rasa sebab ada banyak barang yang ditinggalkan di rumah-rumah lain, tapi rumah ni agak bersih sikit So saya akan pergi pusing di bahagian bawah dulu sebelum kita naik di bahagian atas. Macam ada dengar bunyi sikit terlanggar. Minta maaf. Saya tak nampak bawah sebab saya suluh bahagian atas. Ada bilik lagi satu di bahagian bawah dan juga terdapat cermin. Suasananya masih so far so good setakat ni. Tapi katil dia nampak macam masih kemas Keadaan rumah di kawasan ni memang agak menyeramkan juga. Terdapat juga pokok-pokok besar. Lepas tu hallway, apa ni orang kata, roadway dia memang gelap, dikelilingi oleh rumah-rumah yang terbiar macam ni Terdapat lebih kurang dalam 15 buah rumah yang ditinggalkan. Allahualam, tak pasti sebab apa, sebab keadaannya pun macam agak tergesa-gesa, ada yang ditinggalkan Okey, saya didatangi something bau dan juga ada meremang sedikit, ada something yang melintas dia datang dari bilik ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay. Memang datang daripada arah bilik ni tapi tak terakam, kita tak tahu tapi memang tiba-tiba datang bau dan juga meremang
salah sebuah bilik yang dikatakan berlakunya kes gantung diri tu. Tapi berita ni tak berapa sahih. Ini hanyalah suatu sesi mediumisasi. So kita boleh dengar, tapi percaya tu 50-50 lah. Itu adalah bahagian tandasnya. Kita akan masuk di bilik sini. Assalamualaikum. Ada tasbih yang tertinggal. Juga cermin-cermin. Tahun 2009 surat khabar ni. Kemungkinan tahun kawasan ni ditinggalkan adalah 2009 hingga 2010. Assalamualaikum. Oh, inilah bilik yang dikatakan terdapat botol. Okay, kita boleh lihat ini botolnya. Dia gantung diri di kawasan kipas. Allahuakbar. Tak pasti sahih atau tak. Jadi sewaktu saya melangkahkan kaki ke tingkat atas ni, didatangi oleh ni bau-bauan yang kurang enak. Mungkin dia nak menegur. Jika didatangi ni aura yang lain sehingga meremang satu badan. Okay, saya akan lakukan sesi stay down atau rest and alert di salah sebuah bilik. Mungkin di bilik yang besar ni yang saya rasa aura tu something. Okay, saya masih lagi merasa di kawasan ni. Mungkin sesiapa yang dapat melihat boleh dapat merasa sekali memang ada aura dalam bilik ni. Ada sesuatu yang masih menetap. Dan kita hanya menumpang sebentar dan rasakan suasana malam di kawasan ni. Saya akan duduk di balik dinding .
bunyi orang pijak pijak atas ni ada bunyi gedung. Siapa didengar juga di kawasan luar sana. Okay, alhamdulillah selesai dah sesi rest and alert kita di kawasan bilik ni. Tadi sewaktu saya melakukan rest and alert, ada terdengar bunyi, ada seperti di sana ada orang pijak, dan juga di atas atap ni seperti ada benda yang berat gedegang, tapi tak tahu dalam ni terakam atau tak. Dan juga di kawasan luar sana mungkin air yang menitik, Allahualam. Tapi itulah perkongsian pengalaman saya berada di bilik ni. Dan saya akan teruskan untuk tinjau sedikit suasana malam di kawasan bawah ni, dan mengambil kamera di kawasan bawah tadi tu yang kita letak di bilik tu, untuk kita lihat apa yang kita dapat tangkap, bunyi, penampakan dan sebagainya. Memang menarik guys rumah ni, seperti yang dikabarkan auranya memang ada. Ni store. Cumanya saya tak diperlihatkan apa-apa. Kita hanya kongsi suasana malam. Okey, itu dia. Kita akan ambil kamera. Okey, harap-harap rakaman ada. So, saya akan habiskan sesi di kawasan ya. Saya akan melihat kembali rakaman kita. Tak tahu apa yang kita dapat dengar. Apapun, rumah ni agak best suasananya. Memang ngam-ngam soy yang kata. Ya. Penat guys. Okay, setakat di sini sajalah kita punya eksplorasi malam di kawasan ni. So, sedikit sebanyak yang saya nak sharekan kepada anda pengalaman saya. Sekarang ni jambang saya dah macam orang tabligh nampak tak tahu bila boleh potong. Aduh. So balik pada kawasan ni, memang sewaktu kita lakukan sesi rest and alert tadi, memang terdengar banyak bunyi-bunyian seperti pijak di atap, bunyi orang pijak kaca di kawasan tandas yang saya kata tadi. Tapi di rumah kedua tadi mungkin kita agak terhad masa, so tak dapat kita nak rasakan sendiri So agak orang kata tergesa-gesa. InsyaAllah ini saja yang saya dapat sharekan. Kawasan ni memang agak best, besar dan juga seram Memang seram lah juga, sebab memang kita tengok kawasan kiri kanan rumah macam kita masuk bandar yang berhantu juga. So guys, terima kasih kepada semua yang dah support video Dark Tourism Malaysia, AY Studio dan juga ZM Explore. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada next video. Assalamualaikum.